Mudah-mudahan ya malam ini dengan sama-sama membantu kita ila hadatsal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kiram afaqidha syai'un A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imam al-muttaqin wa qadil al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dapat kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dapatlah kita hadir dalam program ini. Inilah kuliah maghrib yang mana pengajian kita ini adalah pengajian tauhid, bab tauhid sebulan 2 kali. Itulah pembahasan daripada kitab Jawaban Tauhid. Baik. Jadi pada malam ini kita sambung bait syair yang sebelumnya, bait syair yang ke-19. Betul tak? Di muka surat 82. Betul tak? Boleh tak? Tajuknya keterangan khilaf pada ucapan kalimah syahadah. Kemudian mana Islam itu syarak. Bait syair ini dia bersama dengan bait syair sebelumnya. Di mana bait syair yang sebelumnya itu dia ada berbicarakan juga lah berkenaan dengan syahadah. Kalau kita lihat bait syair yang ke-18, penafsiran iman, tajuk dia. Kemudian khilaf pada ucapan 2 kalimah syahadah. Okey. Jadi pada malam ini kita lihat keterangan khilaf pula, keterangan khilaf pada pengucapan 2 kalimah syahadah. Baik.
Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bi darin amin. Dalam kata oleh musannif ataupun para kitab, itulah Syekh Ibrahim Al-Qahtani. Mudah-mudahan menamatkan ilmunya dalam dua negara dan dunia dan akhirat. Baik, apa kata syairnya? Faqila syaitun kal amal wa qila bal. Faqila syaitun kal amal wa qila bal. Syatrun wal islam syatrun wa islamash rahanna bil amal. Syatrun wal islamash rahanna bil amal. Masyrahanna bil amal. Dan nun tauhid, nun tauhid sakinah. Kalau siapa belajar ilmu surah, bila ada nun yang bertasydid di ujung tu pada fi'il kan, nama nun tauhid sakinah, nun tauhid yang berat. Baik, maka maksudnya pada spesial ini wakil asyakun kal amal. Satu pendapat menyatakan bahawa pengucapan itu adalah syarat atau seperti amal. Satu pendapat menyatakan bahawa pengucapan apa tu kan? Dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat itu adalah syarat seperti amal. Seperti dengan amal. Kemudian wakilah bal syatrun. Wakilah dan pada pendapat lain pula menyatakan bahawa tidak seperti begitu. Bahkan dia merupakan syatrun, sebahagian daripada sebahagian daripada Islam. Dia merupakan sebahagian daripada Islam, bukan syarat daripada Islam. Yang pertama dia kata syahadat ini merupakan syarat dalam Islam. Yang kedua nyatakan bahawa rukun syahadat itu dia bukan syahadat Islam, tetapi dia merupakan sebahagian Islam, sebahagian daripada Islam. Sama lah seperti sabar kata. As-sabru syatrun, as-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Sabar adalah sebahagian daripada iman. So maknanya kalau orang tak sabar, maka dia punya iman itu tak sempurna lah. Kalau sabar, mana iman dia sempurna. Kemudian kalau kita nak kaitkan dengan pendapat yang menyatakan bahawa dua kalimah syahadah itu merupakan sebahagian daripada iman, maksudnya kalau tak siapa yang tidak ada syahadah, maksudnya iman dia tidak sempurna lah. Iman tak sempurna lah. Dia tetap beriman, dia kata. Dia tetap beriman, cuma imannya tidak sempurna. Jadi pendapat kedua ni berbeza dengan pendapat pertama, di mana pendapat pertama menyatakan bahawa pengucapan itu adalah syarat kepada iman. Syarat kepada iman. So maknanya kalau nak beramal mesti ada iman. Kalau tidak, mana amalan itu mana tidak sah. Amalan tidak sah dalam konteks Islam. Dan Islam itu nyatakanlah ia dengan amalan. Wal Islam isyrahan bil amal. Dan Islam itu nyatakanlah ia dengan amalan. Semana Islam itu mesti beramal. Tak sempurna kalau kita ni sekadar menyatakan Islam tetapi tidak ada amalan dalam Islam yang kita nyatakan. Faham kan? Baik. Keterangan hilaf dalam permasalahan pengucapan dua kalimah syahadah. Baik, kita lihat ada punya uraian dia. Keterangan hilaf dalam masalah pengucapan dua kalimah syahadah adalah bahawa satu pendapat daripada para muhakkik yang terdiri daripada golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah serta yang lain daripada mereka menyatakan bahawa pengucapan itu merupakan syarat kepada Islam, syarat kepada Islam dan juga syarat kepada iman dan juga syarat untuk kita beramal. Syarat untuk kita beramal. So mana kalau tidak ada syahadah tak sempurna. Mana tak syahadah, mana tak diakui lah. Tak diakui lah amalan kita buat tu. Walaupun mungkin dalam konteks pandangan manusia, pandangan dunia, baguslah amalan dia kalau amalan dia baik kan. Contohnya kalau orang non-Muslim
orang non-Muslim ada sebahagian yang agak baik, bagus, perangai baik, tak ada suka menipu orang, padahal suka membantu orang. Tetapi amalan dia dalam konteks Islam tetap juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syarat amalan itu mestilah 2 kalimat syahadat. Tanpa 2 kalimat syahadat maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jumhur ulama mengambil faham bahawa maksud mereka itu adalah pengucapan 2 kalimat syahadat merupakan syarat bagi dilakukan hukum-hukum orang mukmin atas mereka, berupa contohnya bab waris mewarisi. Mana kalau nak orang itu ditakdir hukum Islam pada dia, mesti ada 2 kalimat syahadah. Bila ada 2 kalimat syahadah, maka layak dia mewarisi harta daripada ayah dia. Kalau ayah Islam, maka layak dia mewarisi harta. Kalau isteri dia Islam, dia bukan Islam, maka dia tak layak mewarisi harta. Dia mesti mana orang yang mati tadi dan orang yang hidup dua-duanya adalah Islam, maka layaklah orang yang hidup tadi mewarisi harta si mati tersebut. Kemudian bab saling menikahi, bab nakaat. Seorang yang Islam tidak boleh berkahwin dengan yang non-Muslim. Juga dengan non-Muslim tidak boleh berkahwin dengan orang Islam. Kalau nak berkahwin dengan Islam, mestilah syaratnya mestilah syahadah. Mana orang yang non-Muslim tadi, dia suruh masuk Islam dahulu, barulah dia boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan ataupun lelaki yang dia minati dan dia kasihi. Kemudian solat di belakang imam, solat di belakangnya untuk dijadikan imam. So seorang itu untuk layak kita ikut dia sebagai imam, mestilah syahadah. Tanpa syahadah maka kita tak layak untuk ikut dia. Kenapa? Kerana dia bukan Islam. Dia bukan Islam, macam mana kita nak ikut? Betul tak? Mesti syaratnya syahadah. Kemudian solat atasnya, mana disolati. Contoh kalau seorang itu meninggal dunia, dia seorang Islam yang meninggal dunia, maka wajiblah kepada kita ni dalam konteks pada sembahyang untuk menyolatkan dia, sembahyangkan dia lah. Walaupun dalam konteks dunia mungkin dia banyak buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam konteks sembahyang kan, salah seorang pada kita ni wajib untuk menguruskan jenazah tadilah. Kalau tidak maka berdosalah orang yang lain. Berdosalah orang yang lain. Mungkin ada di kalangan kita, mungkin dia tak nak solatkan dia. Kenapa? Kerana mungkin orang ni dia ahli maksiat kepada Allah, suka buat benda tak elok. Jadi ada di kalangan orang Islam ni yang tak nak sembahyangkan dia. Tak kisahlah dia tak nak sembahyangkan, buat macam mana. Tapi mesti salah seorang di kalangan kita ni yang menguruskan jenazahnya, sama ada memandikan dia, mengkafankan dia, dan juga menyemayangkan dia serta menguburkan dia. Kalau tidak maka berdosalah orang yang lain. Baik, kemudian dikuburkan pada kuburan orang Muslim. So kalau saya jenazah tadi telah pun selesai, kita solatkan, maka bolehlah kita kuburkan ataupun wajib dan kita kuburkan ke kuburan orang Islam. Tak boleh kita kuburkan ke tempat yang bukan Islam, kuburan Hindu, kuburan Buddha dan sebagainya, tak sesuai, tak boleh, haram hukum dia. Kalau kita tahu, wajiblah kita kan, orang kata mohon perintah kepada mahkamah supaya jenazah tersebut digali semula dan kita pindahkan kepada kuburan Islam. Walaupun kita tahu dah dia jadi maksiat, dia ni masuk ke buat benda tak elok, tapi dia tak ada buat benda tu sampai tahap orang kata mempelekeh Islam, tak ada. Wajiblah bagi kita itu akad jenazah tadi kemumikan semula di perkuburan Islam lah. Tentang masalah dia tak solat ke apa ke, itu hubungan dia dengan Allah, dengan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak layak untuk hukum dia lah macam tu. Bukan sama ada dia di neraka atau di syurga. Seterusnya dituntut membelakang zakat. Dituntut belakang zakat, maka aqimus solat wa atuz zakat. Wajiblah kamu menunaikan sembahyang dan juga menunaikan zakat bila kamu telah mengucapkan kalimah syahadah. Dan selain demikian, kerana pembenaran dalam hati, atau
qalbi nama itu kan. Miskin dia adalah iman. Miskin dia adalah iman, akan tetapi merupakan batin yang tersembunyi, maka haruslah dia baginya tanda yang zahir yang menunjukkan atas nikmat tersebut agar boleh dilakukan dengannya terhadap hukum-hukum tersebut, hukum Islam tadi lah. Jadi mana syahadat ni syahadat yang kita tahu dia syahadat, memang tahu dia syahadat. Apalagi kalau orang tu dia taat kepada Allah, arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ahli maksiat pun kita kena juga uruskan cakap tadi lah. Kalau dia bukan ahli maksiat, memang dia tak lagi wajib kita nak kena uruskan dia secara baik. Ya, wajiblah kita uruskan tu. Kalau tidak nanti kita berdosalah. Itu. Baik. Maka barang siapa yang membenarkan dengan hatinya dan tidak mengikrarkan dengan lidah, bukan kerana unsur yang mencegahnya dan bukan pula kerana ingkar, maka dia mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mukmin pada hukum-hukum keduniaan. Ini ada hurai daripada yang kita bincang kat depan tadi. Dia kata lagi, maka barang siapa yang membenarkan dengan hati, mana dengan hati dia membenarkan, kemudian dia tidak mengikrar dengan lidah dia tak ikrar, lidah dia tak syahadah, tapi hatinya dia kata beriman kepada Allah, kan? Hatinya kata beriman kepada Allah, cuma ucap syahadah tak ada. Kemudian bukan dengan unsur yang mencegahnya dan bukan pula dengan enggan, maka dia mukmin di sisi Allah. Orang ini di sisi Allah Ta'ala dia mukmin. Orang ini di sisi Allah Ta'ala dia mukmin. Tapi di sisi hukum dunia, dari konteks manusia, dia bukan Islam. Kenapa? Dia tak ada syahadah. Tak? Dia tak ada syahadah. Takkan kita nak katakan dia Islam? Tak? Tapi dalam konteks hubungan dengan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap termasuk kepada orang yang mukmin ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Habis kalau dia mati macam mana? Kalau dia mati macam mana? Kan? Takkan kita nak tuntut dia supaya diuruskan hukum Islam kalau dia mati sebab dia tak ada syahadah pun. Jadi kemungkinan besar akan dia berkuburan pada kuburan Islam lah. Tapi macam mana dia dengan akhirat besok itu pulang kepada Allah. Macam mana kan? Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Kalau Allah Ta'ala kita tahu tentang hati dia, kita tak tahu. Sebab kita hukum hanya benda zahir. Selagi dia tak mengucap kalimah syahadah, selagi itu dia bukan Islam. Macam tu. Faham kan? Maka barang siapa yang benarkan hatinya, mana dia di hati dia benar, kemudian tidak mengikrar dengan lidah tak sebut pun. Lidah tak sebut bersyahadah. Kemudian ada orang yang sikit lagi, bukan kerana unsur yang mencegahnya, dia tak ucap kalimah syahadah tu, bukan ada sebab unsur apa-apa, dan bukan pula kerana ingkar, maka dia mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mukmin pada hukum-hukum keduniaan. Kan? Mungkinlah apa dia tadi, mungkin dia dah ada niat nak masuk Islam lah, tapi nak ucap dua kalimah syahadah tu mungkin tak sempat lagi lah, dia tak sempat ucap kalimah syahadah lagi, tu tak? Jadi itu serahlah kepada Allah Ta'ala lah. Kita tak dapat nak kategorikan dia Islam, tak boleh nak kategorikan. Kerana syarat Islam itu mestilah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun ucapan-ucapan yang sesuai dengan syahadat. Baik, seterusnya tuan-tuan, adapun orang uzur jika terdapat qarinah petunjuk atas Islamnya dengan selain pengucapan seperti isyarat, maka dia mukmin pada keduanya, bab dunia dan juga bab akhirat. Kalau yang tadi dia bukan kumpulan uzur. Yang kedua ni tuan, dia uzur pula. Dia uzur dalam mengucap kalimah syahadah. Tetapi tuan ada qarinah.
Karinah mana petunjuk yang menyatakan dia Islam. Contohnya dia solat, dia ada buat solat, kan dia ada puasa, dia ada berzakat semua kan. Jika terdapat karinah petunjuk atas Islamnya dengan selain daripada pengucapan seperti isyarat, dia ada mengisyaratkan syahadat. Mungkin orang ni bisu, contohlah dia bisu. Orang bisu kan dia tak dengar pun dia syahadat, kan kita nak dengar syahadat, dia bisu. Jadi mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa isyarat tertentu yang menunjukkan pada syahadat. Maka orang ini tentang dia mukmin pada keduanya, dalam bab di sisi Allah dan juga dalam bab di sisi hukum manusia lah, daripada hukum manusia. Dua-duanya dikira sebagai orang mukmin lah. Tetapi sebaiknya mestilah ada orang yang boleh mengiktiraf dia sebagai Islam, yang faham tentang kata syahadat dengan isyarat. Syahadat dengan isyarat. Okey? Dan ada saksi pula akhir paling baik. Dia dalam bab menyatakan paling penting ada saksi lah. Contoh sama juga dalam bab nikah kahwin kan, ada saksi. Tak ada saksi macam mana? Sebab saksi itu pun penting. Dalam bab perbalahan, pergaduhan, pembunuhan mesti ada saksi. Kadang-kadang menyatakan al-bayyinatu bainatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bermula saksi itu daripada orang yang mendakwa, kan? Bukti itu daripada orang mendakwa, sedangkan wal yamin 'ala man ankara, sumpah itu daripada orang yang kena dakwa, daripada orang yang kena dakwa. Paling mudah mesti ada saksi lah. Dan ataupun ada seseorang yang boleh mengiktiraf diri telah bersyahadat. Baik, kemudian seterusnya kita, dan ada pun orang yang enggan bahawa dia telah diminta untuk mengucap kalimah syahadat, lantas dia enggan mengucapkan, maka kafirlah dia pada keduanya. Dan kalau dia mengakui pada hatinya, tidaklah demikian itu dapat beri manfaat walaupun di akhirat. Dapat walaupun di akhirat. Okey. Ni ada perbezaan sikit dengan di atas tadi. Adapun orang yang enggan, dia ni enggan mengucapkan syahadat. Setelah diminta untuk mengucapkan syahadat, tapi dia enggan mengucapkan, lantas dia enggan, maka kafirlah dia pada keduanya dalam bab dunia dan juga bab akhirat. Dalam bab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam bab sisi manusia atau dalam konteks orang Islam lah, maka dikatakan sebagai orang yang kafir. Dan kalau dia mengaku pada hatinya sekalipun, walaupun dalam hatinya dia mengaku sekalipun, tapi bila disuruh mengucap dia enggan, maka Nabi kata tadi tidak dapat memberi manfaat walaupun di akhirat. Mana amal iman dia tadi dalam hati itu tidak ada manfaat. Kenapa? Kerana dia telah disuruh untuk bersyahadat, tapi dia tak nak. Yang dalam konteks yang pertama tadi, kan, dia tidak disuruh bersyahadat. Tak ada orang suruh bersyahadat, tetapi dia dah ada mirip-mirip pada Islam, nakkan kepada Islam tadi. Tapi kesempatan untuk nak syahadat tu tak sempat lagi, tak sempat nak syahadat lagi. Tiba-tiba dia meninggal dunia lah. Jadi orang itu Islam ataupun mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di sisi hukum manusia tetap dia tidak Islam lah. Tetap Islam kan? Itu. Tak boleh kita katakan Islam sebab dia tak syahadat. Faham kan? Ulang balik. Dan apa orang yang enggan bahawa dia telah diminta untuk mengucap dua kalimah syahadat, lantas dia enggan mengucapkannya, maka kafirlah dia pada keduanya dalam konteks dunia akhirat. Dan kalau dia mengaku pada hatinya, tidaklah yang demikian itu dapat memberi manfaat walaupun di akhirat. Walaupun akhirat. Dan barang siapa yang mengiktirafkan dengan lidahnya, ini mengiktirafkan lidah pula, dan tidak membenarkan dengan hati. Lidah disebut Islam. Lidah saya menyatakan dia Islam. Perbuatan dia zahirnya dia Islam. Dia sembahyang, dia puasa zakat. Okey? Tapi dalam hatinya tidak membenarkan Islam. Contohnya Abdullah bin Ubay lah, golongan munafik kan? Golongan munafik. Maka dia mukmin pada hukum-hukum keduniaan selama tidak nampak kekafirannya,
dengan satu tanda seperti bersujud kepada patung. Jadi orang macam itu kan dikatakan orang Islam. Tapi dikatakan daripada golongan orang munafik. Golongan munafik. Munafik maknanya berzahir ke Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Akhirnya besok kita masuk dalam kumpulan golongan ahli neraka. Nauzubillah dzalik. Itu sebabnya kita Abdullah bin Ubay itu tidak dibenarkan dibunuh. Nabi mencegah sahabat daripada membunuh Abdullah bin Ubay. Kenapa? Ditakuti akan berlaku fitnah di zaman menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabat tersendiri. Sebabnya tadi benar kalau ikutkan ada sahabat nak bunuh aja. Nak bunuh dia dalam membayar kepala munafik telah. Dalam Quran pun memang ada ayat berkenaan dengan munafik ni. Dalam Quran ada 3 ayat. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang kafir, dan yang ketiga orang yang munafik. Orang yang munafik. Masalul ladzina masaluhum kama salil ladzis tawqada nar. Ayat itulah masaluhum kama salil ladzis tawqada nar. Falamma adhat ma haulahu zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Itu ayat yang ceritakan tentang ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Dilihat dalam itulah. Suruh tentang kalau ada tanda seperti itu maka berlaku atasnya hukum-hukum kafir. Kalau ada tanda menyatakan dia sujud orang munafik tadi, ada tanda menyatakan dia sujud kepada patung berhala ataupun benda-benda yang selain daripada patung berhala, maka dikatakan sebagai orang yang kafir. Tapi Abdullah bin Ubay tak ada sujud kepada patung berhala, dia tak ada. Dia tetap ikut orang sembahyang. Tapi bila dia sembahyang tu dalam keadaan tak nak malas. Iza qamu ila solat qamu kusala. Bila sembahyang, dia sembahyang tak ada malas. Itu ciri-ciri orang munafik lah, sembahyang tak ada malas. Tak nak ikut dah. Terutama sekali dalam bab sedekah pun juga orang munafik dalam bab sedekah ni memang dia malas sedekah. Kena dianggap dalam sedekah ni atau menyebabkan kekurangan pada harta dia, kemiskinan pada harta. Sebab ni mereka tanda bersedekah ni. Baik, selanjutnya sebelum ulama ada yang berpendapat bahawa maksud mereka itu adalah pengucapan dua kalimah syahadah merupakan syarat kepada sahnya iman. Pendapat ini adalah sama dengan pendapat bahawa pengucapan itu adalah syatrun atau syarat dari iman dalam hal hukumnya. Dan khilaf antara keduanya itu yakni yang menyatakan syarat sah dan yang menyatakan syarat hanyalah dalam ibarat sahaja. Ibarat sahaja ini pun ada pendapat ulama lah kata macam tu. Ya, dia kata apa? Alah, tak ada beza pun sebenarnya. Tak ada beza pun sama ada iman tu merupakan syahadah ni syarat pada iman ke ataupun syahadah itu sebahagian pada iman ke, sama je. Cuma dia kata berbeza dari segi pengungkapan, satu ungkapan saja berbeza, tapi benarnya sama saja. Sama sajalah. Betul tak? Pisang goreng dengan goreng pisang. Pisang goreng dengan goreng pisang sama tak? Lain. Tapi ini benda yang sama lah. Benda yang sama. Cuma ibarat berbeza. Pisang goreng dengan goreng pisang. Menggoreng pisang beza lah. Kalau menggoreng pisang. Tapi setakat goreng pisang saja tak beza kan? Pisang goreng dengan goreng pisang beza tak? Tak beza kan? Kalau menggoreng pisang berbeza. Pisang goreng dengan goreng pisang beza kan? Sebab dia ada perbuatan. Perbuatan lepas tu ada nama. Kan? Goreng pisang. Goreng pisang tu, goreng tu perbuatan. Pisang tu nama. Kan? Kemudian pisang goreng. Pisang goreng maknanya nama dulu. Nama dulu perbuatan kemudian.
Beza antara perbuatan dulu dengan lama kemudian, beza itu lah. Tapi kalau kita menggoreng pisang, ada penambahan kata menggoreng, itu memang lebih jelas lah, berbeza lah. Boleh? Faham ya? Bapa anak, anak bapa, beza tak? Bapa anak, anak bapa, beza tak? Fikir sendiri lah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian sebelum ulama ada yang pendapat bahawa maksud mereka ini sebelum ulama mana ada perbezaan mereka dengan pendapat yang sebelum ini. Dia kata segolongan ulama ada yang berpendapat bahawa maksud mereka adalah pengucapan kalimah syahadah merupakan syarat bagi sahnya iman. Pendapat ini adalah sama, dia kata nampak. Perkataan adalah sama dengan pendapat bahawa ucapan itu adalah syatrun sebahagian beriman dalam albumnya, dan hilaf antara keduanya itu yakni yang menyatakan syarat sah dan yang merupakan sebagai syarat ataupun sebahagian iman hanyalah dalam ibarat sahaja gitu. Mana dalam konteks pengungkapan sahaja yang berbeza lah, ungkapan saja berbeza. Tapi sebenarnya benda sama pada pandangan mereka lah itu. Kemudian dan pendapat jumhur ulama, ini jumhur ulama menyatakan adalah yang lebih kuat serta beberapa nas pun ada menguatkan bahawa pendapat yang menyatakan syarat bukan yang menyatakan syarat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah ditetapkan dalam hati mereka akan iman. Akan iman. Mereka itulah orang-orang yang telah pun ditetapkan dalam hati mereka itu iman. Jadi pendapat ilmu ulama menyatakan bahawa kan syarat untuk kita beramal itu ataupun nak dikira diiktiraf amalan kita itu mesti syahadah. Mesti syahadah. Bukannya sebahagian iman. Bukannya orang kata syahadah itu bukan sebahagian iman, tetapi dia merupakan yang duduk ke atas syarat dia. Syarat kalau tak buat tak boleh lah, betul tak? Contohnya kalau dalam bab kita solat, syarat solat mesti ada wudu, betul tak? Syarat solat mesti ada wudu. Tak ada wudu macam mana nak solat? Solat boleh tapi tak sah lah kita punya solat tu. Nampak tak? Jadi maknanya syarat ni mesti duduk depan dulu. Duduk depan dulu barulah kita solat mana duduk belakang. Okay? Tapi kalau kita kan katakan syahadah ni merupakan sebahagian iman, dia tak akan duduk di depan, dia tak akan jadi syarat. Dia akan termasuk dalam item-item kan, afrad-afrad yang termasuk dalam perbuatan solat itu. Termasuk dalam perbuatan solat ataupun ruku-ruku solat itu termasuk. Seterusnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Tuhan, tetapkanlah hatiku di atas dinika, di atas agama Engkau. Ini menunjukkan bahawa iman itu dah ada dah. Iman itu dah ada. Sama seperti dalam yang tadi lah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu orang yang telah ditetapkan dalam hati mereka iman. So mana iman tidak ada lah, hasil daripada syahadah. Okay? Yang kedua ni, Allah masabik qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, Tuhan itu tetapkan hatiku di atas agama Engkau, ya Allah. Mana iman dah ada. Iman dah ada. Hasil daripada syahadah. Hasil daripada syahadah, masa iman dah ada. Cuma kita nak iman kita tu lebih istiqamah, lebih tetap, lebih mantap, lebih kuat dan sebagainya. Faham kan kita? Sekali lagi ya. Seterusnya perkataan musannaf dengan dia kata kal amal seperti juga dengan beramal. Artinya pengucapan dua kalimah syahadah dan melakukan amalan adalah sama dalam halnya sebagai syarat dalam iman. Meskipun berbeza arah pensyaratannya. Walaupun berbeza dalam konteks pensyaratannya.
ataupun dalam bahasa Arabnya jihadul syartiyah. Kerana yang pertama ada kalanya sebagai syarat bagi berlakunya hukum keduniaan atau bagi sahnya iman. Sedangkan yang kedua adalah syarat kepada kesempurnaan iman berdasarkan pendapat yang terpilih di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita tengok pada pendapat pertama tadi bahawa iman ini bukan syarat. Kalau tak ada syahadah itu bukan syarat. Kalau tidak ada syahadah tak sah iman. Yang kedua menyatakan bahawa syahadah itu merupakan sebahagian iman. So mana kalau tidak ada syahadah, mana iman dia tak nikah lah. Iman ada tak? Iman ada. Cuma imannya tidak komplit. Sama lah seperti hadis yang menyatakan bahawa as-sabru minal iman. Sebagai sahabat itu sebagai beriman. Ataupun al-haya, malu itu syatrul iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Betul tak? Jadi maknanya iman tetap ada, tapi iman kurang sempurna. Faham kan? Maka barang siapa yang melakukan amalan berarti dia telah mendapat kesempurnaan. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia tetap mukmin. Akan tetapi telah luput atas dirinya kesempurnaan jika tidak ada berserta di bagian itu istihlal. Istihlal menganggap halal benda yang haram. Ataupun inat. Inat mana pembangkangan. Membangkangkan inat. Protes kepada syarat atau syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia syak, ragu-ragu pada apa-apa yang telah pun disyariatkan kepada diri dia. Dia ragu. Okey. Jadi orang macam ni dia boleh keluar dari Islam lah. Tapi selagi mana tak ada istilah istihlal menganggap halal benda tu, ataupun tidak ada istilah inat. Inat maknanya bantah. Protes kan. Tak puas hati lah dengan hukum Islam ni. Kan? Ataupun syak ragu-ragu tentang Islam ni. Hukum Islam ni okey ke tak okey, boleh ke tak boleh. Kan? Allah Ta'ala ni wujud ke tak wujud, ada ke tak ada. Nabi ni betul-betul ke wujud, ada ke tak ada Nabi ni. Muhammad tu betul ke Nabi Akhir Zaman. Mana wujud yang kata keraguan-keraguan di situlah. Kalau dia keraguan-keraguan itu kemungkinan besar boleh keluar dari Islam. Itu. Tapi kalau tak ada ragu-ragu, masih lagi iman itu kurang sempurna je lah. Kenapa? Kerana syahadah tadi dia merupakan hanya sebahagian iman. Kerana cakap berpendapat kedua. Dan jika ada disertai dengan hal-hal demikian, maka dia kafir. Kafir terhadap apa-apa yang diketahui daripada konteks agama dengan secara daruri, dengan secara mudah. Daruri masih mudah. Boleh? Saya ulang semula. Boleh? Perkataan musannaf kal amal. Kal amal dalam arti dia punya syair itu wakila syartun kal amal wakila bal syatrun wal islam masyrah rahalna bil amal. Satu pendapat menyatakan bahawa pengucapan itulah syarat seperti amal, dan pendapat lain menyatakan bahawa tidak seperti itu, bahkan dia adalah merupakan syarat sebahagian daripada iman. Jadi perkataan musannaf melarang dengan dia katakan amal seperti juga beramal. Artinya pengucapan kalimah syahadah dan melakukan amalan adalah sama dalam halnya sebagai syarat kepada iman, meskipun berbeza arah pensyaratannya jihadul syartiyah. Kerana yang pertama adalah sebagai syarat bagi berlakunya hukum keduniaan atau bagi sahnya iman. Sedangkan yang kedua adalah syarat kesempurnaan iman. Sedangkan yang kedua bukan syarat kepada adalah syarat kepada pengesahan iman. Syarat kesempurnaan iman yang kedua. Maka barang siapa yang melakukan amalan berarti dia telah melakukan kesempurnaan bagi yang kedua. Ini yang kedua ni. Maka barang siapa pun dia kaitkan dengan yang kedua. Dia kaitkan dengan kedua. Boleh ya? Boleh? Maka barang siapa yang melakukan amalan seperti beramalan seperti berarti dia telah melakukan kesempurnaan. Dan barang siapa yang meninggalkannya amalan, maka dia tetap
tapi telah luput atas diri kesempurnaan jika tidak ada peserta demikian itu istihlal, tidak ada menganggap halal ataupun inat pembangkangan kepada syarak atau syak pada apa-apa yang disyariatkan, dan jika ada disertai dengan hal yang tiga itu, istihlal, inat, yang kemudian yang ketiga syak, ragu tentang Islam, maka barulah itu dikategorikan sebagai kafir. Barulah maksudnya kumpulan kafir terhadap apa yang telah diketahui daripada agama dengan secara daruri ataupun mudah. Daruri ataupun boleh ya? Mam boleh? Cukup kan? Satu lagi? Sikit kan? Kemudian golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa amalan itu adalah syatar sebahagian beriman, kerana mereka menyatakan bahawa iman itu adalah amalan. Iman itu bukan amalan, ucapan dan juga itikat. Maka barang siapa yang meninggalkan amalan, bukanlah dia mukmin, kerana lenyapnya satu bahagian daripada iman. Ini pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah dia kata iman itu mestilah amalan, ucapan dan itikat, lebih kurang sama dengan sunnah juga. Dan iman itu merupakan amalan. Amalan itu merupakan syatar. Amalan itu merupakan sebagai syatar sebahagian iman. Kerana mereka menyatakan bahawa iman itu adalah amalan, ucapan dan itikat, lebih sama dengan sunnah juga. Maka barang siapa meninggalkan amalan, bukanlah dia mukmin. Itu beza sikit. Dia beza sikit. Maka barang siapa meninggalkan amalan, bukanlah dia mukmin. Nampak? Itu pandangan Mu'tazilah. Sedangkan para ahli sunnah, barang siapa meninggalkan amalan, belum tentu lagi dia tak mukmin. Kan? Belum tentu lagi dia tak mukmin. Kemungkinan dia mukmin pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pada pandangan kita itu je lah. Ni ahli Muslim ni kau perempuan masuk neraka. Mayam tak ada, puasa tak ada, betul tak? Macam mana ni kan? Kenapa tu kan? Kerana Mu'tazilah kata kerana lenyapnya satu bahagian beriman. Kerana lenyapnya satu amalan beriman. Sebahagian beriman, iaitu amalan. Dan tidak pula kafir kerana adanya tasdik. Tasdik mana etikat tersebut. Maka dia menurut mereka adalah pada satu tempat di antara dua tempat. Manzilah baina manzilataini, mukmin dan kafir duduk tengah-tengah gitu. Mu'tazilah kata orang ni duduk tengah-tengah. Manzilah baina manzilataini, kan? Satu tempat di antara dua tempat. Sama golongan seperti golongan Al-A'raf kan, dalam Quran ada satu golongan, ada satu surah namanya surah Al-A'raf kan, yang duduk antara syurga dengan neraka. Syurga neraka golongan Al-A'raf. Jadi kemungkinan dia nak kaitkan di situ lah. Jadi golongan ni dia duduk tengah-tengah. Nak kata mukmin bukan, nak kata kafir bukan, ataupun nak kata mukmin pun dia, nak kata kafir pun dia. Manzilah baina manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Tempat A dengan tempat B dia duduk tengah-tengah. Macam tu. Dia bahaya tu tak tengah-tengah ni. Namanya istilahnya atas pagar. Atas pagar kan dia suruh nak mengundi. Orang nak mengundi kan dia ada buat culaan undi tu lah. Tuan pernah ada pengalaman kat saya buat culaan undi ni. Pergi rumah-rumah kan, tanya pimpin kan, kau ni proof mana? Kan? Dia tak boleh proof mana. Kalau dia kata dia tak sokong mana-mana dia kata. Kau ni ada pagar masalah dia. Ke sini tidak, ke situ pun tidak. Macam tu. Baik. Kalau dia condong pada mana-mana, berarti ni tok-tok ni istilah dia. Ni susah sikit lah kita. Faham kan? Ni ada pengalaman lah. Baik, kemudian dan kekallah ia dalam neraka dan diazab dengan azab yang lebih ringan daripada azab orang kafir. Ini pandangan daripada Mu'tazilah. Dia kata. Jadi golongan manzilah baina manzilah
dia akan diazab, tetapi azab yang lebih ringan daripada azab orang kafir. Siapa pengasas golongan Mu'tazilah? Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ialah asal golongan Mu'tazilah. Dia berselisih pendapat dengan pendapat gurunya Hasan Basri. Hasan Basri. Mereka berpaling berkenaan dengan golongan yang kata yang mati dalam keadaan tak dapat mengucapkan syahadah ni lah. Orang yang melakukan dosa besar. Orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Pada pandangan Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar masuk neraka, tapi azab dia ringan sikit berbanding dengan orang yang kafir kulit, kafir sejati ataupun kulit lah. Jadi pandangan itu pandangan Mu'tazilah. Berbeza dengan pandangan Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahawa orang melakukan dosa besar akan diazab dahulu berdasarkan pada sejauh mana dosa besar dilakukan. Selepas itu maka dikeluarkan daripada neraka, seterusnya dimasukkan dalam satu sungai. Sebuah ulama sebagai sungai berhayat, sungai kehidupan, dan dibersihkan di situ, disentak semua dan dikeluarkan, dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan daripada golongan Sunnah wal Jamaah berkenaan orang melakukan dosa besar. Boleh kan? Namun pendapat yang terpilih hanyalah yang pertama, kerana iman menurut lorah ataupun bahasa ialah tasydid mana membenarkan, maka terpakailah ia menurut syarak pada tasydid yang tertentu, dan tidak ada dalil atas pemindahannya kepada tiga itu: amal, ucapan dan tindakan, seperti mana disangka oleh golongan Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar itu pembahasan kita. Nanti akan datang saya sambung lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqina sharika wa ma'rifatan wa rizqan halalan wa barakatan katsiran wa siyadatan ya 'alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatin wa ta'arifin. Allahumma qaddir bidin, Allahumma qaddir bidin, Allahumma ja'al hadza jabran marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal maksuma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Finish, 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 finish.